يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأن min sa'adatil mar'i. Senang aja nak ingat nama hadisnya tentang sa'adatil mar'i, bahagia. Yang meriwayatkan pula orang bahagia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata dia? Arba', ada 4 yang membuat orang bahagia. Yang pertama, al-mar'atus salihah, lelaki bahagia, mar'atus salihah, perempuan bahagia, ar-rajulus salih. Yang kedua, al-baitul wasi'. Al-baitul wasi' maknanya rumah yang besar. Bagaimana mungkin Nabi berkata rumah yang besar sedangkan rumah Nabi kecil? Nabi kalau sembahyang tahajud malam, Allahu Akbar, kaki Aisyah di hadapan dia dorong ke depan, menunjukkan kamar bilik itu kecil. Siapa yang nak tahu bilik Nabi SAW bersama Aisyah, tengoklah kubur Nabi sekarang. Kubur Nabi yang kecil, itulah bilik Nabi kecil. Lalu apa makna al-baitul wasi'? Hati yang lapang, hati lapang. Berapa banyak orang rumah besar hati sempit. Yang paling elok rumah besar hati lapang, itu lagi elok. Yang ketiga, al-markabul hani. Al-markabul hani, markab kenderaan. Kalau zaman dulu unta, keledai, kuda. Zaman sekarang kita tak naik unta lagi, kereta lah. Kereta yang selesa, yang mahal. Kadang banyak juga kereta ni mahal, cuma hati kita susah. Sebab apa? Sebab belum bayar bulan ini lagi, belum cash lagi. Bila hati kita lapang, hati kita senang. Kadang bila kereta ni dah lama, dah 5 tahun, dah 10 tahun, macam-macam datang. Kita betulkan ini, rosak pula ini. Kita picit horn, keluar air. Macam-macam. Oleh sebab itu maka kereta, kenderaan yang menyampaikan kita pada tujuan. Yang terakhir, yang keempat, al-jarus salih, kawan yang salih. Kalau dapat kawan yang saleh mengingatkan kita pada sembahyang kita, mengingatkan kita pada bacaan Quran kita, mengingatkan kita apakah kita sudah bayar zakat atau belum, peganglah dia sampai mati. Kerana apa? Karena dia yang akan menyelamatkan kita, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Nanti semua orang yang berkawan baik, bersahabat di dunia ini akan berkelahi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab engkaulah aku mabuk, sebab engkaulah aku pakai dadah. Kenapa engkau ajak aku dulu? Engkau salah juga, kenapa engkau bagi free? Berkelahi di hadapan Allah. Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di hadapan Allah akan saling berkasih sayang, memuji. Sebab engkaulah aku tahu. Pagi itu ada Ustaz Abdul Somad tazkirah di Miti, aku pun datang ikut. Sebenarnya aku bukan warga Miti, tapi aku masuk tak apa. Sebab engkaulah aku tahu, sebab engkaulah aku mengerti, faham. Ada kajian Quran tajwid, tafsir, maka saya selalu meluruskan hati dan niat. Maka insyaAllah kita ni semua orang yang berbahagia di dunia, berbahagia pula di akhirat insyaAllah. Bila kita nak mati susah, maka kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Kalau kawan kita baik, dia yang akan membisikkan ke telinga kita. Nampak dia kita sakit, dia bisikkan la ilaha illallah. Tapi sakitnya sakit yang keras, sakit kuat. Demam-demam jangan. Lepas ni nampak kawan siapa mana, dia tak datang, datang ke rumah lah, belum lagi, nak cepat je. Kawan yang baik masa hidup, dia tenangkan hati kita. Aku susah lah brother. Apa yang kau susahkan? Aku susah hati sekarang ni, agak-agak tenang. Tapi aku ni dah 2-3 hari tak sihat. Engkau baru 2-3 hari. Aku semalam tengok di newspaper, dia dah sakit 2-3 tahun tak sedarkan diri. Ringan. Unzur ila man huwa asfala minka. Tengok ke bawah. Kita kalau tengok ke atas ni, di dunia ni tak pernah berkesudahan. Akan selalu ingin. Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab. Kalaulah manusia ni punya lembah dari emas, latamanna ayakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta satu lagi, 2 lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Dia tidak akan pernah merasa bahagia kerana dia kata Allah tak adil. Kenapa dia dapat? Kenapa dia dapat? Kenapa dia dapat? Kenapa aku tak dapat? Maka tengok ke bawah. Kalau nak bersyukur, nak hati senang, nak happy bahagia,
pergi ke rumah sakit, tengok orang sakit. Balik dari sini nanti pergi ke hospital, tanya, Assalamualaikum security, saya nak tengok. Awak nak tengok siapa? Semua yang sakit di sini saya nak tengok. Sebab apa? Menengok orang sakit kita akan bersyukur nikmat sehat. Menengok orang miskin kita akan bersyukur. Saya Ustaz Abdul Somad, di mana-mana di Kuala Lumpur, di Brunei Darussalam disambut, dialu-alukan. Semalam di stadium berjumpa dengan Datuk Bandaraya Kuala Lumpur, berjumpa dengan menteri, berjumpa dengan menteri agama, berjumpa dengan mufti. Masya Allah, ini kalau tak pernah menengok ke bawah, saya tidak akan pernah bersyukur. Pandang ke atas, pandang. Makanya nanti 17 hari bulan saya akan masuk ke dalam hutan, naik sampan 7 jam, menengok fakir miskin, membagikan. Baru kita sedar. Masuk ke dalam hutan tu barulah kita tahu bahawa orang tak kenal kita. Di Kuala Lumpur semua nak bersalaman, semua nak jumpa. Di hutan mana ada? Di hutan kita jalan, dia tengok aja. Bukan dia kenal dengan kita. Barulah kita sedar diri, tahu diuntung bahawa kita bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, bila ada tuan-puan yang selama ini kurang syukur kepada Allah, tak merasa dapat nikmat, selalu tak merasa senang, merasa susah, pergilah balik dari sini, cari anak yatim, bawa anak, bawa keluarga, pergi ke tempat anak yatim fakir miskin. Nanti anak kita akan bertanya, ayah siapa ni? Dia anak yatim. Kenapa dia yatim? Ayah dia dah meninggal dunia. Engkau pun bila tak banyak syukur, aku letakkan juga di sini. Bukan salah kita pergi ke danau, pergi ke mall, tak salah. Tapi itu akan membuat dia tak bersyukur kepada Allah, dan dia nanti tidak bahagia. Sebab dia menganggap bila dibawa jalan-jalan ke mall, bahagia. Bila dibawa pergi beli mainan, bahagia. Bila ada game online PlayStation, bahagia. Bila tak dapat, tak bahagia. Maka kita ajarkan bahawa kebahagiaan bukan yang majazi, tapi yang hakiki. Oleh sebab itu, maka nama kita pun kita tak tahu. Kita tak ada membawa pakaian, kita tak ada membawa kain dan baju. Oleh sebab itu, maka sedar diri. Yang pertama kali yang mesti membuat kita bahagia adalah kita mesti selalu husnuzan pada Allah. Apapun yang datang, selalu husnuzan, tapi tentu dengan mengikut Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan nanti buat dosa, buat maksiat, dia guna dadah, dia guna sabu, dia pakai haram, lepas tu dia mabuk, lepas tu masuk hospital, datang orang melawat ramai-ramai. Kenapa lah awak sampai buat macam ini? Kita kena husnuzan pada Allah. Itu bukan husnuzan. Yang mana husnuzan ini adalah kita sudah buat baik, niat baik, fikir baik, renung baik, cakap baik, buat baik, datang tak baik, husnuzan kepada Allah. Tidak ada cara lain selain husnuzan. Sebab kita berfikir, kenapa macam ni, 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 kenapa dia tidak, kenapa dia tidak, kenapa aku saja. Itulah yang membuat kita kena penyakit tak tidur 2 hari 2 malam. Nama penyakitnya insomnia. Pukul 2 malam, pukul 3 malam, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Esok pergi pada psikiater, pada doktor. Assalamualaikum tuan doktor. Waalaikumsalam. Apalah agaknya penyakit saya ini tak boleh tidur malam hingga pukul 2-3 malam. Kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Dia pun bagi ubat. Awak makan ubat ini pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Yang ini makan sebelum makan, yang ini makan sesudah makan, yang ini makan sama-sama sedang makan. Membaca ubat dia itu bertambah pula penyakit tu. Tuan doktor, apalah saya ni dah 2 malam saya tak boleh tidur. Kata doktor dalam hati, engkau 2 malam, aku dah 2 bulan tak tidur-tidur. Kita ni semua ada problem hidup. Maka tak ada cara lain selain husnuzan pada Allah. Ambil air wuduk, selepas ambil air wuduk menghadaplah pada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati aku, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku orang yang soleh. Angkat kedua tangan. Masalah ini besar, tapi sebenarnya engkau yang paling besar. Allahu Akbar. Inna salati, sembahyangku ini, wa nusuki, ibadahku ini, wa mahyaya, hidupku ini, wa mamati, matiku ini, lillah, semuanya untuk engkau ya Allah. Tapi bila kita di hotel, yakinkan dulu memang kiblatnya betul.
kadang kita dah sembahyang, rupanya datang kawan, kiblat kau salah lah. Pengalaman saya pribadi. Oleh sebab itu maka tak ada cara lain. Kita nak pergi ke mana? Nak mengadu ke mana? Mengadu ke kawan. Ini yang banyak manusia ni sekarang. Dia tak mengadu kepada Allah. Dia mengadu ke mana? Ke Facebook. Mark Zuckerberg. Sudah kali-kali, beribu kali dia kata, janganlah kamu mengadu pada aku. Aku pun susah juga. Banyak umat Islam ni mengadu pada dia. Jaga pagi dia mengadu, aku susah hati dah. Kawan pula bagi komen, matilah kau, kata dia. Semua nak mengadu. Semua nak mengadukan masalah dia pada wall Facebook. Bila nak buat status di FB, buatlah hadiri bicara ilmu di MITI. Itu boleh. Tapi kalau mengadukan hidup kita, mengadu kepada kawan, semua kita ceritakan kepada dia. Hari ini dia kawan, esok berubah menjadi lawan. Mengadu kepada siapa? Mengadu kepada doktor. Doktor, saya ini susah. Kata doktor, aku lebih susah lagi. Aku tahu banyak penyakit, engkau tak tahu. Elok lagi engkau tak tahu, aku tahu. Kadang hidup ni elok juga kita tak tahu. Sebab jika kita tahu, kita makin. Ada seorang sahabat saya, jamaah kita juga, dia doktor. Dia sakit, pergi ke rumah sakit, dia dah guna baju yang berwarna color green ke blue. Orang bila nak operation, dia pakai guna baju. Masa nak disuntik, masa nak dimasukkan ubat supaya dia tak sedarkan diri itu, maka dia kata kepada kawan dia, jangan buat, saya tak jadi operation. Kenapa? Sebab aku tahu kamu akan bagi aku ubat itu dan aku tak tahu bila aku akan sedar. Saya tanya, iya ke bila dia bagi ubat itu kita tak tahu bila kita sedar? Tak tahu, Ustaz. Kenapa banyak orang mahu saja? Sebab dia tak tahu. Saya tahu, maka saya tak mahu. Oh, kalau begitu elok juga kita tak tahu. Maka sebenarnya dia ada tempat mengadu kecuali la haula wala quwata illa billah. Bila nak kita sampai pada kebahagiaan hakiki, hanya satu saja. Sebenarnya mereka yang pakai narkotika, yang dia guna ubat nak tidur selamanya, nak buat happy saja, dia makan ini nak buat happy. Apa sebenarnya yang mereka cari itu? Yang mereka cari adalah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan dia tidak hakiki, kebahagiaan yang sekejap saja. Lepas itu susah balik. Dia makan ubat ini, dia bahagia 24 jam, 24 hours, bahagia. Lepas itu dah habis dah. Dia tulis di situ, bahagia habis dah. Sedangkan kita nak kebahagiaan yang hakiki. Bila susah hati, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala zikrillah, ketahuilah dengan mengingat menyebut asma Allah tatmainnul qulub. Kadang kita ni pun tak tahu. Jaga tidur pagi subuh, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba susah aja, susah, risau. Kita pun tak tahu tahap apa yang dirisaukan. Semua ada, kereta ada, rumah ada, makan ada, semua ada. Tapi kita rasa risau aja. Bagaimana cara nak menghalau risau ini? Ini mesti kena betulkan akidah. Kadang orang sekarang ni dia modern, dia banyak ilmu, tapi masalah hati dia tak tahu. Nak menghilangkan risau hati, dia pergi pula pada bomo. Tok bomo, cuba kau hilangkan risau hati aku ni. Kata bomo, kau nak jin yang besar apa yang kecil? Tidak ada cara lain menghilangkan risau hati kecuali minta kepada dia yang punya hati. Pagi-pagi sembahyang duha dulu. Usolli sunnat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Nanti menjelang siang salat qabliyah zuhur, masuk ke dalam surau. Surau kita masya-Allah tabarakallah. Apa nama surau kita tadi? Ar-Rahman. Kenapa tak bagi surau Ar-Rahim? Kenapa Ar-Rahman? Tentulah memilih itu bukan dia pilih-pilih saja. Ada makna di situ. Kalau Ar-Rahim yang dapat itu hanya orang beriman saja. Tapi kalau Ar-Rahman semua dapat. Kalaulah Allah itu hanya punya sifat Ar-Rahim, sudah lama yang tak percaya kepada dia itu mati. Kamu tak percaya pada aku? Mati. Tapi Allah bukan Rahman, dia Rahim. Dia Rahim, dia Rahman.
Bahkan yang pertama disebut bukan rahim, Bismillahirrahim saja. Rahman dulu. Macam orang bagi beras pada ayam, dia bagi beras pada ayam, semua dapat. Ayam baik dapat, ayam tak baik pun dapat. Ayam tak baik pula lagi banyak dapat. Tapi yang mendapatkan rahim, dia bagi nama Rahman. Sebab apa? Sebab banyak orang yang takut masuk ke surau. Itulah maka tazkirah malam tadi tidak dibuat di surau, tidak buat di masjid, dibuat di Stadium Melawati. Sebab apa? Sebab sekarang banyak juga belia, orang-orang yang banyak dosa, dia takut ke masjid. Ustaz Abdul Somad, kalau buat tazkirah tolong jangan buat di masjid. Kenapa? Sebab kawan saya ada 2-3 kali ke masjid mati. Saya kalau menengok masjid ni pun hati saya risau. Mendengar azan pun risau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalah azan? Hati-hati. Hati kita ada syaitan. Siapa yang risau mendengar azan, risau menengok masjid, risau mendengar tazkirah, pergilah ke Ustaz Ruqyah. Dia dikeluarkan hantu syaitan yang ada dalam hati. Oleh sebab itu maka tiada cara lain. Datang tazkirah, dengarkan. Dulu susah. Dulu bila nak dengar tazkirah kita mesti tunggu tok guru, tunggu tuan, tunggu ustaz. Dulu bila nak dengar tazkirah mesti datang ke surau. Sekarang senang je. Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like and share. Bukan susah. Senang je. Oh, ustaz nak iklan je. Tak ada iklan lah. Saya nak cakap je. Nak follow-follow lah. Maknanya apa? Habis. Saya mula tadi pukul 10.30, sekarang pukul 11. 30 minit kita bahaskan baru satu. Kembali kepada Allah. Orang yang kembali balik kepada Allah itu adalah orang yang taubat. Taba yatubu taubat. Kembali kepada Allah. Cukup. Masuk yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang percaya kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Dua, wa kunu ma'as-shadiqin. Bersama orang yang baik. Ini cara kedua. Bila kita ingin berbahagia, maka kita jangan bersendirian. Jangan pernah sendirian. Wa minal itsnaini ab'adu. Setan akan menjauh kalau kita berdua, bertiga, berempat. Berapa warga MITI yang nanti kita akan bagi tazkirah ini yang berbahagia? InsyaAllah Ustaz Abdul Somad, warga MITI yang akan datang pagi ini adalah 1000 orang. Oh, 1000 orang. Mana berani setan? Setan dah nak masuk tadi, dia tengok 1000 tak jadilah tadi. Ramai juga ni. Oleh sebab itu jangan pernah bersendirian. Serigala, harimau, dia akan menerkam kambing yang sendirian. Tapi manakala berjamaah, itulah makanya kita kun ma'allah. Hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah fakun man ma'allah. Kalau engkau sanggup, bersama dengan Allah. Kalau engkau tak mampu, maka bersamalah dengan orang baik-baik. Yang pernah bersendirian, bersama dengan orang baik-baik. Alhamdulillah, berkawan. Nabi Muhammad SAW dia ada berkawan dengan Salman Al-Farisi. Bukan orang Arab, orang Persia, Iran sekarang. Dia ada berkawan dengan Bilal bin Rabah. Bilal ini Egypt, Kahirah, ini Sudan, Afrika Utara, Mesir, Sudan. Antara Mesir dengan Sudan ni ada kampung kecil namanya Nubia. Itulah kampungnya Bilal. Di Nubia ni kulit orang dua saja, hitam dan hitam sekali. Tak ada corak warna, color lain-lain. Maka saya dulu masa belajar, saya duduk di asrama. Saya suka berkawan dengan kawan-kawan dari Afrika ni sebab nampak saya lebih putih. Saya rasa happy lah kejap. Oleh sebab itu maka kita mesti berkawan dengan orang. Jangan pernah bersendirian. Banyak orang merasa bila saya dah taubat, saya dah hijrah, saya cukup bersendirian. Jangan. Mesti kita bersama.